Ada pesakit tidak terhenti. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO They're made continuously in the bone marrow, looking like flattened donuts without the hole. Isu pertama kita tentang perkara ini ialah orang ramai kurang minum berdarah atas sebab-sebab tertentu seperti kurangnya kesedaran tentang kebaikan minum berdarah ataupun kurangnya info tentang derma darah, dan ini menyebabkan masalah kekurangan bekalan darah di hospital di seluruh negara. Objektif bagi kempen derma darah ini adalah untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai tentang peri pentingnya menderma darah serta memberi info berkaitan kempen derma darah. Selain itu, bertujuan membantu menangani masalah kekurangan bekalan darah di hospital di seluruh negara. Akhir sekali, untuk memupuk sifat penyayang dan sedia menolong dalam kalangan rakyat Malaysia. Seperti mana yang kita sedia maklum, darah merupakan satu komponen penting dalam perawatan kesihatan. Keperluan dan permintaan terhadap darah semakin meningkat hasil kemajuan teknologi perubatan dan peningkatan bilangan hospital kerajaan dan juga swasta. Rawatan kes-kes seperti pembaian jantung, pemindahan organ, rawatan pesakit thalassemia, hemofilia dan juga anemia memerlukan pemindahan darah yang sangat banyak. Sasaran Kementerian Kesihatan Malaysia adalah untuk menjadikan sekurang-kurangnya 5% rakyat Malaysia sebagai penerima darah. Walaupun sasaran ini masih belum tercapai, namun jumlah penerimaan darah kebelakangan ini telah menunjukkan peningkatan dari setahun ke setahun. Seperti yang kita ketahui, terdapat 4 jenis darah bagi manusia. Yang pertama, darah jenis A, darah jenis B, darah jenis AB dan darah jenis O. Jenis-jenis darah yang boleh diderma. Jenis darah O boleh menderma darah kepada semua jenis darah, iaitu darah A, darah B, darah AB dan darah O. Untuk jenis darah AB pula hanya boleh menderma kepada darah AB sahaja. Jenis darah B boleh menderma kepada jenis darah B dan darah AB, dan jenis darah A boleh menderma kepada jenis darah A dan darah AB. Umur untuk menerima darah ialah yang pertama berumur di antara 18 hingga 65 tahun untuk yang pernah menderma, kedua berumur di antara 18 hingga 60 tahun untuk pertama kali menderma, dan yang berumur 17 tahun perlu mendapatkan kebenaran bertulis daripada ibu bapa ataupun penjaga. Antara individu yang layak menderma darah ialah sihat tubuh badan dan mempunyai berat sekurang-kurangnya 45 kg ke atas. Setiap individu yang menerima darah dengan pusat darah negara PDN akan melalui proses pendermaan yang pertama, iaitu mengisi borang PDN 3, palang 2000, palang PIN 1 atau 2. Yang kedua, menjalani pemeriksaan darah untuk tahap kepekatan sel darah merah dan mengenal pasti kumpulan darah ABO. Yang ketiga, melalui sesi soal selidik atau kaunseling pra-pendermaan untuk mengenal pasti sebarang masalah perubatan dan tahap risiko penderma. Keempat, penderma yang layak menderma akan menjalani proses pengambilan darah. Dan yang terakhir sekali, setelah selesai proses pengambilan darah, penderma akan diberikan sedikit makanan dan minuman ringan. Derma darah adalah selamat bagi individu dewasa yang sihat. Namun, ada sesetengah individu yang akan merasa penat ataupun pening selepas menderma darah. Keadaan ini berlaku selama beberapa minit sahaja. Anda boleh berbaring sambil mengangkat kaki untuk menghilangkannya. Selain itu, terdapat individu yang mengalami pendarahan di tempat yang disuntik. Anda boleh menekan dan mengangkat lengan beberapa minit untuk menghentikannya. Pantang larang selepas menderma darah. Yang pertama, elakkan diri daripada melakukan aktiviti-aktiviti sukan, senaman yang berat atau mengangkat barang-barang yang berat. Yang kedua, elakkan diri daripada minum minuman yang keras dan minum air kosong yang mencukupi. Yang ketiga, jika anda mengalami sebarang reaksi atau tindak balas seperti pening atau rasa ingin pitam, baringkan diri anda selama beberapa minit dengan mengangkat kedua-dua kaki melebihi paras kepala. Plasma digantikan semula dalam tempoh 24 jam. Jadi anda perlu minum 4 gelas air tanpa alkohol dan jangan melakukan kerja-kerja berat. Kemudian darah merah akan diganti semula dalam jangka masa 4 hingga 8 minggu selepas menderma darah. Pertama, dapat merangsangkan pengeluaran sel darah merah. Setelah menderma darah, tubuh berfungsi untuk mengatasi kehilangan darah.
ia akan merangsang pengeluaran sel darah baru dan seterusnya membantu menjaga kesihatan. Yang kedua, dapat mengurangkan tahap kolesterol dalam darah. Menderma darah boleh membantu untuk membakar kalori. Semasa menderma darah, kita akan mengeluarkan 225 hingga 250 mg zat besi dari badan anda. Maka, ia dapat mengurangkan risiko kesihatan. Kami telah menyediakan soalan-soalan yang berkaitan dengan isu yang dibincangkan pada hari ini. Bagi memastikan objektif kempen ini berjaya, anda dikenaki scan QR code di sebelah ini untuk menjawab soalan yang berkaitan dengan kempen menderma darah. Selamat mencuba. Sekian sahaja daripada kami. Kumpulan 5 A211. Kumpulan Y Budaya Keusahawanan PPI 3012. Terima kasih dan semoga kita berjumpa lagi.